Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya sambung lagi chapter 12. Okey, so yang semalam saya dah tunjuk dah macam mana cara untuk dapatkan mode, mean dan median untuk data yang tidak terkumpul. Okey. So saya harap yang semalam kamu boleh faham lah ya. Okay, untuk hari ini determine the median for even or odd numbers of data in frequency table and data representation. Okay, so yang ini macam mana nak menentukan median. Median. Okay, so sekiranya even ni sekiranya frekuensinya ialah apa ni, ganjil ataupun frekuensinya adalah genap. So kita ada dua lah, sama ada frekuensi yang ganjil ataupun frekuensinya genap. Okay, kalau kata data tak terkumpul hari tu, kita kalau nak cari median kita susun dulu kan, susun kemudian kita cari yang di tengah-tengah. Tapi untuk kalau data yang terkumpul, takkan kita nak susun satu-satu. Kalau datanya ada 50, takkan kamu nak susun sampai 50. Banyak sangat kan. Jadi ini cara macam mana nak kira untuk data yang terkumpul. Okay, so sekiranya frekuensinya ganjil ataupun frekuensinya ialah genap. Jadi macam mana nak buat? Okay, so ini ialah average data at position. Ini ialah purata data pada kedudukan. Kedudukan keberapa? Okay, untuk odd pula data at the position keberapa. Maksudnya sini kalau macam mana nak cari median. Median ni ialah nilai di tengah-tengah. Kalau datanya terlalu banyak 50, so macam mana kamu nak cari yang di tengah-tengah? Apa datanya? Maksudnya sekarang kalau kata kita kena cari dulu kedudukan yang di tengah tu apa. Okay, kedudukan yang di tengah-tengah tu data yang keberapa. Okay, katalah ada 50 frekuensi, maksudnya data yang berkedudukan yang di tengah-tengah apa datanya? Itu yang kita kena tahu. Okay, so yang ini kita cari kedudukan yang di tengah-tengah. Ini kita cari kedudukan, bukannya data ya. Kita cari kedudukan yang di tengah-tengah, sama ada even ataupun odd. Okay, kalau even n ini ialah bilangan data ataupun frekuensi lah. Bahagikan dengan 2. Okay, ini ya. N as total frequency. N ya, total frequency bahagi dengan 2 dan N bahagi 2 tambah 1. Ya. So yang ini cara dia lah. Okay, kemudian kalau sekiranya odd, data at the position N tambah 1 bahagi 2. Frekuensi tu tambah dengan 1 bahagi 2. So kamu akan dapat. Okey, jadi cuba kita tengok contoh. Senang kita tengok contoh lah. Okey, example 5. Okey, table menunjukkan time taken untuk build model of rocket. Okey, masa yang digunakan untuk membuat roket for 11 group. Maksudnya ada 11 kumpulan. Okey, frekuensinya ada 11 lah. Okey, ini masa yang diambil 10 minit, 20 minit, 30 minit, 40 minit. Jadi untuk masa 10 minit ada 1 grup. 20 minit ada 6 grup. 30 minit ada 3 grup, 40 minit ada 1 grup. Okey, sebelum tu katalah soalan dia tanya apakah mode bagi data ini. Apakah mode? Mode ialah bilangan frekuensi yang banyak kali yang diulang lah, ataupun bilangan frekuensi yang paling banyak. So kalau dia tanya apa dia mode, so mode ialah yang inilah, kamu tengok yang banyak 6. So mode ialah 20. Jangan 6 pula. Mode ialah 20.
Okey, dalam soalan ni tak ada mode, saya sajalah. Okey, mode untuk data ini ialah 20 sebab kita tengok frekuensi yang paling kerap ialah 6, yang paling banyak. Okey. So sekarang dia suruh kamu determine the median using the frequency table. Okey, dia suruh cari median. Okey, total frequency is 11. Because we have 11 groups. Okey, total of frequency 11. So untuk macam mana nak cari median? So median equal to, okey, kalau katalah bilangan datanya ganjil, odd dia ganjil. So data add maksudnya median sama dengan data add maksudnya kedudukan data. Kedudukan data pada 11 tambah 1 bahagi 2. Okey, so 11 tambah 1 bahagi 2. So kita dapat 12 per 2. Jadi kita dapat data at 6. Maksudnya data pada kedudukan yang ke-6. Ini kedudukan yang saya cakap tadi lah. Kita nak cari kedudukan. So ini ialah data pada kedudukan yang ke-6. Okey, so bila kita tengok balik frequency table. Okey, kalau kita untuk contoh kat sini. Okey, ini samalah ya untuk times and frequency ni sama macam table dekat atas. Okey, position of data, kedudukan data. Okey, so untuk yang ini kedudukan data yang pertama. Kita nak tadi kedudukan data yang ke-6. Okey, untuk data yang pertama 10 minit ni, ini ialah kedudukan data yang pertama. Okey, kedudukan data untuk 20 minit. Kedudukan data yang ada untuk 20 minit ni ada data daripada 2 hingga 7. 2 hingga 7. Yang ni kamu boleh faham tak? Sebenarnya dia macam ni. Maksudnya kalau kamu katalah katalah kamu susun kedudukan data. Maksudnya bila dia kata frekuensinya ada 11, maksudnya saya nak kamu faham ya. Maksudnya ada 11 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So bila frekuensinya ada 11, bermaksud ada 11 tempat. Okey, yang kamu tahu tadi, kamu punya data di tengah-tengah adalah kedudukan yang ke-6. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang inilah median kamu sebenarnya. Yang ini median kamu. So siapa yang duduk dekat sini? So itulah dia yang ini tadi. Okey, untuk 10 minit ada satu je data. Untuk 10 minit. Okey, untuk 20 minit ada 6 kerusi. Ataupun 6 tempat. So 20, 20, 20, 20, 20, baru 5, 20. That's why dia tulis dekat sini kedudukan kedua hingga 7. So, ini ialah kedudukan pertama, kedudukan kedua hingga 7. Ini yang dia tulis ni. Itu yang saya nak kamu faham. Kedudukan. Okey, untuk yang pertama ni, kedudukan yang pertama ialah 10 minit. Ada satu data sahaja. Okey, untuk yang ini, apa yang ditulis sini? Position of data 2 to 7. Maksudnya kedudukan kedua hingga 7. So, kedudukan data nombor 2 hingga data ke-7. Okey, median kamu ialah kedudukan yang ke-6. So, inilah. So, median ialah 20. Kamu tak ambil nombor ya, kamu ambil data. So, median 20. Ini yang saya nak kamu faham. Sebenarnya kamu bukan cari median ya untuk ini. Ini ialah kamu cari kedudukan yang di tengah-tengah. Bukan cari median. Cari kedudukan. Dah dapat kedudukan, baru kamu tengok apa datanya. Maksudnya,
kamu dah dapat kedudukan, iaitu yang ke-6. Dah dapat kedudukan, baru tengok apa data yang duduk dekat tempat ke-6. Itu sebenarnya. Okey? Saya harap yang tu fahamlah ya. Okey, so cuba tengok contoh kedua pula. Okey, table menunjukkan time taken to solve the number of crossword puzzle. Okey, so masa sama juga. Okey, kemudian ada berapa groups? Ada 12 group. So bilangan genap. Okey, ada 12 group. So kalau genap, apa yang dia cakap dekat sini? So dia cari apa ni? Maksudnya kan sebelum ni kalau kamu buat kalau data tak terkumpul, kalau datanya genap, contoh macam ni kan, 4 kan, kan dia ada 2 nilai di tengah, kan, dia ada 2 nilai yang di tengah-tengah kalau data genap. Kalau data ganjil, dia ada 1 je. Okay, kalau data tak terkumpul. So bila data yang genap, dia ada 2 nilai yang di tengah-tengah. So inilah dia nilai yang di tengah-tengah tu. Okay, contoh kalau ni, maksudnya nilai di tengah-tengah antara kedudukan kedua dan 3. Inilah maksud dia. Mungkin 2 dan 3. Okay. So macam mana? Jadi kita tengok yang ni. Okay, kita tengok yang ini. So kalau tengok sini kita ada 12 group. So maksudnya kalau tempat duduk ni ada 12 tempat duduk lah. Jadi bila ada 12 tempat duduk, kamu ada 2 nilai yang di tengah. So apa yang duduk dekat tengah-tengah tu? Jadi macam mana nak cari? So median equal to maksudnya sekarang ni kamu cari position lah. Position apa? So mula-mula ialah n per 2 dan sebab dia ada 2 kan, n apa cakap tadi, n tambah 1 bahagi 2. Macam tu. So position, so n bahagi 2 12 per 2 dan 13 per 2. So kamu akan dapat position 6 dan 7. Okey, 13 bahagi 2. Maksudnya ini sekejap. Okey, 13. Okey, sebenarnya kalau ikut dalam nota tu dia lain ya. Okey. So sebenarnya ini 12 sebenarnya dapat 6,5 kan? 6.5. 13 bahagi 2 kamu dapat 6,5. So kamu terus bundarkan jadikan dia 7. Kedudukan kita tak ada kedudukan setengah-setengah. Kita kedudukan kita seat kita tak ada setengah seat, tak ada. Kita mesti 1 seat. Jadi maksudnya 6 dan 7 lah. Walaupun dekat sini sepatutnya kamu dapat 6.5. Jadi 6 dan 7 kamu terus bundarkan jadi kedudukan yang ke-7. Okey, kalau kamu tengok dalam buku, dia buat macam ni. Kalau ikutkan kat sini lain ya. Lepas tu kat sini dia tukar. Sorry. Sini. Okey. Dia ikut yang sini. Tak kisahlah macam mana pun. Ataupun kamu buat je terus tambah 1 pun boleh juga. Tak masalah. Saya salah tengok kat sini. Tapi mana-mana pun boleh. Mana-mana pun senang sebenarnya. Kalau kamu tak nak terus tambah 1, kamu bahagi. Tambah dengan 1 terus dapat 7. Betul lah. Ataupun terus macam ni. Kamu terus bundar je. Tak masalah pun sebenarnya. Jadi kamu fahamlah sebab kedudukan kita tak ada setengah-setengah. Biasa kita kedudukan nombor bulat kan. Okey, kalau tengok contoh dekat sini. Dia buat 12. Dia tak tambah 1 lah. Okey. Tapi tak, saya rasa kamu kena tetapkan satu cara yang kamu senang ingat. Tu sebab saya buat yang macam ni tau. Sebabnya